Assalamualaikum dan hai murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat sedia. Baiklah murid-murid, bersua kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 6 bersama dengan Cikgu Siti Rohani. Cikgu harap kamu semua sudah bersedia dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Baiklah murid-murid, tema pada hari ini ialah kemasyarakatan. Unit pula ialah kerjasama eratkan hubungan. Tajuk pada hari ini ialah uniknya keluargaku dan kemahiran yang akan kita pelajari ialah mendengar dan bertutur SP 1.3.1. Murid-murid, objektif pembelajaran kita pula ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat mendengar dan memberikan sekurang-kurangnya 2 respons terhadap ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Seterusnya, kriteria kejayaan yang perlu kamu tahu ialah mendengar dan memberikan respons terhadap ayat perintah dengan betul. Murid-murid masih ingat ayat perintah yang kita belajar pada minggu lepas? Baiklah, nanti kita lihat semula apa itu ayat perintah ya. Murid-murid, kamu telah bersedia? Baiklah, mari kita mula belajar. Tajuk pada hari ini ialah uniknya keluargaku. Baiklah, kita akan lihat apa yang unik tentang keluarga ini. Murid-murid, jika kamu dapat lihat di dalam gambar ini, terdapat satu situasi di dalam ruang tamu. Terdapat 2 orang kanak-kanak di dalam gambar ini, iaitu Ruben dan Ahmad. Mari kita teruskan dengan aktiviti seterusnya untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah perbualan mereka. Aktiviti membaca dan memahami dialog. Situasi 1. Murid-murid, di dalam aktiviti ini kamu akan membaca dialog dan kemudiannya memahami dialog yang diujarkan oleh Ammar dan Ruben. Di dalam dialog ini, cikgu akan membaca terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kamu ya. Cikgu akan mulakan. Jangan malu-malu, Ammar. Silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Baiklah, giliran murid-murid. Wah, bagus. Seterusnya, nampaknya tiada ujaran dari Ammar. Tidak mengapa, kita teruskan kepada dialog Ruben. Ini pula maruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Ammar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Baiklah, giliran murid-murid. Wah, bagus. Kita teruskan dengan dialog dari Ammar. Nampaknya Ammar masih tidak mengujarkan sebarang dialog. Agak-agak murid, apakah dialog yang diujarkan oleh Ammar? Sama-sama kita fikirkan. Tapi sebelum itu, cikgu akan memberi penerangan serba sedikit tentang dialog ini. Dalam situasi ini, Ruben sedang memperkenalkan makanan tradisional kaum Cina iaitu kuih bulan dan juga makanan tradisional kaum India iaitu maruku. Dia juga menyatakan bahawa semua makanan itu dibuat oleh ibunya sendiri. Murid-murid faham? Cikgu harap murid-murid masih faham dengan situasi satu ini. Kita teruskan dengan situasi 2. Tolong ambilkan album itu, Ruben. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Giliran murid-murid. Wah, hebat. Kita teruskan. Nampaknya tiada ujaran dari Ruben. Tidak mengapa, kita teruskan dengan dialog yang ketujuh. Gambar itu diambil ketika perayaan Tahun Baharu Cina dan dikawali pada tahun lalu. Lihatlah pakaian keluarga saya. Kami memakai pelbagai jenis pakaian tradisional seperti cheongsam, sari dan dhoti. Giliran murid-murid. Wah, hebat. Kita teruskan.
Wah, bertuahnya kamu, Ruben. Kamu sekeluarga hidup dalam dua budaya yang berbeza. Kamu dapat menyambut pelbagai perayaan dan menikmati makanan yang beraneka rasa. Seronoknya. Giliran murid-murid. Wah, bagus. Dan dialog yang terakhir. Inilah uniknya keluarga saya. Giliran murid-murid. Wah, hebat. Bagus murid-murid cikgu. Semua dapat membaca dan memahami dialog. Jadi di dalam situasi satu tadi, Ruben telah mempelawa makanan tradisional. Di dalam situasi dua pula, Amar meminta kebenaran Ruben untuk mengambil album untuk melihat album itu. Lalu, Ruben menunjukkan kepada Amar bahawa mereka memakai pakaian tradisional seperti cheongsam, sari dan dhoti ketika perayaan Tahun Baru Cina dan Deepavali. Amar begitu teruja kerana Ruben dapat merayakan dua perayaan yang berbeza. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat faham di dalam apa maklumat yang terdapat di dalam situasi satu dan situasi dua yang telah kita pelajari. Murid-murid, setelah kita melihat situasi satu dan situasi dua tadi, dapatlah kita lihat nilai-nilai murni yang terdapat di dalam gambar ini. Yang pertama, situasi di mana Ruben mempelawa dengan baik kepada Amar untuk makan makanan yang dibuat oleh ibunya. Selain itu, Amar juga menunjukkan nilai yang baik iaitu dengan meminta kebenaran Ruben untuk melihat gambar di dalam almari itu. Murid-murid, jika kita berada di dalam rumah orang lain, kita perlu menjaga adab dan tata susila supaya tidak menyinggung perasaan tuan rumah. Baiklah, cikgu harap murid-murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan murid-muridnya. Murid-murid, aktiviti yang seterusnya ialah memberikan respons terhadap ayat perintah dengan betulnya. Jika murid-murid masih ingat, terdapat beberapa dialog yang tidak mempunyai sebarang ujaran. Di sini, cikgu akan bantu kamu untuk membina ujaran supaya dapat kamu membina ujaran yang betul dan tepat. Murid-murid, jika pada minggu lepas kita telah pelajari tentang ayat perintah, minggu ini cikgu akan menerangkannya dengan lebih mendalam lagi. Murid-murid, ayat perintah diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan atau perbuatan. Ayat ini juga ditujukan kepada orang kedua seperti awak, kamu, engkau, kalian dan sebagainya. Jika kamu lihat dalam peta minda ini, terdapat 4 jenis ayat perintah, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Kita lihat contoh bagi ayat suruhan. Keluar dari bilik ini. Dan pergilah kau dari sini. Terdapat partikel lah di sini ya murid-murid. Contoh bagi ayat larangan pula ialah jangan duduk di sini. Perkataan jangan dan juga usahlah dikenang lagi perkara itu. Perkataan usahlah ialah ayat larangan. Seterusnya ayat silaan. Sila datang ke rumah saya. Perkataan sila dan juga jemput masuk. Perkataan jemput. Seterusnya ayat permintaan. Minta Tuan benarkan kami masuk. Perkataan minta ataupun tolong selesaikan pergaduhan ini. Perkataan tolong. Jadi murid-murid, itu adalah serba sedikit tentang ayat perintah. Cikgu harap kamu dapat memahaminya dan kemudian kita dapat melakukan aktiviti memberikan respon dengan lebih baik selepas ini. Murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti memberikan respons berdasarkan ayat perintah. Situasi 1, di dalam gambar ini cuba kamu lihat di manakah terdapatnya ayat perintah ataupun perkataan yang menunjukkan ayat ini ialah ayat perintah. Jangan malu-malu Amar, silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Ya murid-murid,
Yang pertama ialah jangan. Dan yang kedua ialah silalah. Murid-murid, kata perintah jangan bermaksud untuk melarang seseorang dari melakukan sesuatu. Jika di dalam gambar ini, Ruben melarang Ammar untuk malu-malu daripada makan. Okey, kita teruskan lagi dengan perkataan silalah. Silalah ialah kata perintah sila yang bermaksud untuk mempersila atau menjemput seseorang. Di dalam gambar ini, Ruben mempersila Ammar untuk makan kuih bulan. Jadi, apa jawapan Ammar? Terima kasih Ruben, saya tidak sabar untuk merasa kuih bulan itu. Pasti sedap. Murid-murid, adakah ini dapat membantu anda? Bagus, kita teruskan lagi. Teruskan lagi dengan dialog yang seterusnya. Ini pula maruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Ammar, semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Murid-murid, jika kamu lihat di dalam ayat ini, di manakah menunjukkan terdapatnya kata perintah? Ya, murid-murid, terdapat partikelah pada perkataan makanlah. Ini menunjukkan bahawa kata perintah juga boleh disertai dengan partikel lah. Ia merujuk kepada ayat suruhan yang membawa maksud untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Murid-murid masih ingat tadi cikgu punya nota yang cikgu terangkan sebentar tadi? Ya, terdapat partikel lah. Di dalam gambar ini, Ruben menyuruh Ammar untuk makan makanan yang telah dibuat oleh ibunya. Jadi murid-murid, apakah jawapan respons yang sesuai diberikan oleh Ammar? Mari kita fikirkan sama-sama. Ya, cikgu akan bantu kamu. Kita lihat apa jawapan Ammar. Wah, enak sungguh maruku yang dibuat oleh ibu kamu, Ruben. Ya, inilah jawapan yang sesuai dijawab oleh Ammar. Murid-murid boleh ikut dan faham? Bagus. Kita teruskan lagi. Kita teruskan dengan dialog yang ketiga. Tolong ambilkan album itu, Ruben. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Baiklah murid-murid, di dalam ayat ini terdapat dua perkataan yang menunjukkan ayat ini sebagai ayat perintah. Bolehkah kamu kenal pasti? Ya murid-murid, yang pertama ialah perkataan tolong. Masih ingatkah lagi nota yang cikgu terangkan sebentar tadi, perkataan tolong? Dan yang kedua ialah harap. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan perkataan tolong ini. Kata perintah tolong digunakan untuk meminta bantuan atau pertolongan dari seseorang. Di dalam gambar ini, Ammar telah meminta bantuan dari Ruben untuk mengambilkan album di dalam almari. Seterusnya, perkataan harap. Kata perintah harap digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Di dalam gambar ini, Ammar juga berharap Ruben tidak keberatan untuk mengambilkan album itu di dalam almari. Baiklah murid-murid. Jadi selepas kita melihat ayat perintah di dalam gambar ini, agak-agak apakah ujaran yang boleh diberikan oleh Ruben? Baiklah murid-murid, cikgu akan bantu kamu. Ruben akan menjawab, boleh Ammar, saya akan ambilkan album itu supaya kamu dapat melihatnya. Selain kamu boleh mengatakan perkataan boleh, kamu juga boleh kata tidak jika kamu tidak setuju dengan ayat perintah yang diberikan Ammar. Baiklah murid-murid, kamu memahami situasi ini? Bagus. Baiklah murid-murid, sampailah kita kepada aktiviti seterusnya iaitu tugasan. Sebelum itu, cikgu harap murid-murid dapat memahami segala pembelajaran kita sebentar tadi. Jika terdapat sebarang pertanyaan, murid-murid boleh menghubungi cikgu ya. Baiklah murid-murid, tugasan untuk hari ini ialah
murid-murid diminta untuk menyiapkan tugasan yang cikgu sediakan dalam lembaran kerja. Selepas itu, murid-murid perlu menghantar kepada cikgu ya. Jangan lupa, cikgu harap murid-murid cikgu semuanya berjaya. Duduk di rumah, jaga diri dan jumpa lagi. Bye.